Okey, kita sambung pada faktor yang kedua. Okey, baik. Yang kedua adalah faktor kepada saliran. Okey, saliran ni kita bahagikan kepada dua jenis, iaitu saliran yang baik dan juga saliran yang buruk. Okey, baik. Jenis saliran ini juga dapat memberi kesan kepada jenis pokok yang dapat hidup atau jenis tumbuhan yang dapat hidup pada satu kawasan itu sendiri. So, kita lihat kepada yang pertama, saliran baik. Jenis pokok yang dapat hidup di saliran yang baik ini adalah seperti pokok-pokok cengal, tualang, pokok kelapa dan juga pokok ru. Contoh-contoh lokasi dia di Pulau Sipadan, Sabah, Desaru, Johor dan juga air terjun Lasir di Terengganu. Manakala saliran yang buruk, tumbuhan dia juga berbeza. Okay, contohnya seperti pokok mengkuang, mersawa paya, meranti paya, kempas, nipah dan juga nibung. Manakala lokasi dia seperti di kawasan-kawasan Tasik Chini, Tasik Bera di Pahang serta Delta Lubuk Sugut di Sabah. Kemudian faktor yang berikutnya di Malaysia iaitu iklim. Okey, Malaysia iklimnya khatulistiwa. Iklim khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun. Itu ciri-ciri dia. Kemudian purata suhu 27 darjah Celsius. Hujan yang kita terima kira-kira 2,600 mm setahun. Manakala purata suhu yang tinggi serta penerimaan cahaya matahari dan jumlah hujan yang banyak telah menyebabkan faktor-faktor ini adalah yang paling penting menggalakkan kepada pertumbuhan hutan hujan tropika di negara kita, di Malaysia. Manakala suhu di kawasan tanah tinggi berbeza daripada kawasan tanah pamah. Di Malaysia, suhu bagi kawasan tanah tinggi kira-kira 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi menggalakkan kepada pertumbuhan hutan gunung. Contohnya seperti hutan yang terdapat di Gunung Kinabalu. Di situ contoh yang terbaik dapat kita lihat di kawasan tanah tinggi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah jenis tanah. Di Malaysia ada 4 jenis tanah yang utama lah yang boleh kita katakan. Yang pertama tanah alluvium, tanah laterite, tanah gambut dan juga tanah berpasir. Okey. Setiap daripada tanah yang saya senaraikan tadi sesuai untuk tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tertentu. Bukan semua jenis pokok dapat hidup pada semua jenis tanah ini. Okey. Baik, kemudian yang pertama kita akan lihat di jadual 4.4. Okey, hutan dan juga jenis pokok. Hutan hujan tropika. Jenis tanahnya tanah alluvium dan laterite. Manakala jenis pokoknya cengal, meranti dan tualang. Lokasinya kaki banjaran Titiwangsa, banjaran tahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hutan paya air masin. Jenis tanahnya adalah tanah gambut dan alluvium. Contoh pokok bakau, jongkong, bakau api-api. Kemudian yang ketiga, hutan paya air tawar. Jenis tanahnya gambut dan alluvium. Jenis pokok yang dapat hidup di sini nipah, mengkuang dan terak. Kemudian hutan pantai, tanahnya jenis berpasir di kawasan pantai. Pokok tapak kuda, pokok ru dan pokok kelapa. Kemudian hutan gunung, tanah laterite, jenis pokoknya oak, laurel dan juga paku pakis. Ini adalah jenis tanah dan juga apakah jenis pokok yang dapat hidup bagi kawasan tanah yang berbeza. Info lah sikit tanah alluvium, tanah lanar yang terdiri daripada endapan lumpur dan kelodak pasir. Laterite pula tanah liat yang berwarna merah. Tanah gambut, tanah yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang telah reput. Manakala tanah berpasir, tanah yang berbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mempunyai butiran kasar dan berkerikil, berbatu. Baik, kemudian yang seterusnya 4.3. Kepentingan. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Ini kepentingan dia. Ada 5. Yang pertama kita nak lihat
Yang pertama, tumbuh-tumbuhan di Malaysia mempunyai kepentingan sebagai kawasan tahan hujan. Kemudian sebagai kawasan keseimbangan ekosistem, sumber perubatan, habitat dan juga sumber bahan mentah. Ada 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita nak lihat satu per satu. So yang pertama yang dikatakan tadi, kawasan tahan hujan. Hutan bertindak sebagai span yang berongga, yang menyerap air serta mengalir air ke sungai, empangan, kolam dan juga tasik. Manakala hutan di kawasan yang tanah lebih tinggi, dia penting sebagai kawasan tahan hujan. Air yang diserap ke dalam tanah akan ditapis secara semula jadi, dan sehinggalah yang menjadi air yang bersih. Sebagai contoh, Banjaran Kapuas Hulu Sarawak dan juga Taman Negeri Royal Belum di Perak. Baik, kemudian yang kedua kepentingannya adalah sebagai keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem ni adalah satu bentuk interaksi yang saling bergantung antara biotik dan juga biotik dalam alam sekitar. Baik, ekosistem ini yang dikatakan sebagai penting untuk menyeimbangkan fungsi tumbuh-tumbuhan, kerana dia saling bergantung antara komponen abiotik dan juga biotik. Biotik iaitu meliputi organisma hidup, tumbuhan, haiwan, manusia. Manakala abiotik pula mengandungi persekitaran fizikal, seperti bentuk muka bumi, batuan, tanah, air, udara, mineral dan juga sumber tenaga suria. Sebab itu dikatakan hutan ini merupakan satu ekosistem yang lengkap dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi sebagai salah satu komponen biotik yang utama. Baik, kemudian tumbuh-tumbuhan saling berinteraksi dengan unsur-unsur yang lain dalam komponen biotik dan abiotik, supaya ia dapat mewujudkan satu persekitaran yang seimbang. Contohnya seperti Taman Negara Baku, Sarawak dan juga Taman Negara di Pahang. Baik, kemudian sumber perubatan tumbuh-tumbuhan di Malaysia penting juga sebagai sumber perubatan. Apa yang dikatakan sebagai penting sebagai sumber perubatan? Contohnya seperti kegunaan akar, kulit, daun, ranting dan juga buah dalam pelbagai jenis spesies boleh dijadikan sebagai ubat. Sebagai contohnya, tongkat ali, tumbuh-tumbuhan yang pertama, tongkat ali, bahagian tumbuh-tumbuhan akarnya diproses untuk dijadikan sebagai sumber perubatan. Kemudian sembung, senduduk, pegaga dan kremek. Ada yang digunakan daunnya, akar, bunga, pucuk dan ada juga seperti pegaga, keseluruhan pokoknya diproses untuk dijadikan ubat-ubatan. Baik. Kemudian yang seterusnya sebagai habitat. Hutan berfungsi sebagai habitat kepada pelbagai jenis flora dan juga fauna. Habitat itu ialah tempat hidup bagi haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan secara semula jadi, bukan yang dicipta oleh manusia. Baik, hutan di Malaysia menjadi tempat perlindungan dan juga sumber makanan kepada pelbagai jenis hidupan liar. Haiwan juga akan memilih tempat tinggal yang berlainan. Tujuannya adalah untuk keselamatan sumber makanan dan juga menyesuaikan diri bagi sesebuah kawasan itu sendiri. Kemudian sekiranya tumbuh-tumbuhan musnah, pelbagai spesies flora dan fauna akan hilang sumber makanan dan sebagainya. Sebagai contoh, Taman Negara Endau Rompin Johor, Lembah Danum di Sabah. Kemudian tumbuh-tumbuhan di Malaysia juga penting sebagai sumber bahan mentah. Bagaimana yang penting? Dia membekalkan pelbagai bahan mentah untuk kita. Hutan ni penting terutamanya dalam industri pembuat perabot. Hutan membekalkan kayu balak, buluh, rotan digunakan dalam industri pembuatan kraft tangan. Kayu bakau digunakan sebagai bahan api, bahan binaan. Curucuk untuk tapak pembinaan, kerana sifat kayu bakau itu sendiri kuat, tahan lasak, tahan kepada air. Sebab itu ia sesuai untuk digunakan sebagai bahan binaan. Kemudian hutan di Malaysia mempunyai pelbagai jenis pokok yang sesuai untuk pembalakan. Sebagai contohnya, kayu-kayu balak yang ditebang, cengal, balau dan juga keruing. Manakala hasil ekspor kayu balak telah memberikan sumber yang agak besar kepada negara Malaysia. Malaysia mengekspor
kayu-kayu balak kita ataupun menjual, kita menjual kayu-kayu balak kita ke India, Indonesia, Vietnam, Jepun dan juga di negara China. Okey, kemudian kita nak teruskan dengan 4.4 yang terakhir, kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. Manusia menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan masa depan apa yang akan berlaku, hanya mengutip hasil daripada hutan. So, ada kesan, dua jenis kesan, kesan positif dan juga kesan negatif. So, yang pertama kita nak lihat kesan positif dia. Kesan positif yang dilakukan oleh manusia iaitu melakukan kepada pembangunan hutan. Contohnya tahun 2006, program penumbuhan ladang hutan PPLH, tujuannya adalah untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan asli sebagai sumber bahan mentah untuk memastikan kayu-kayu ini dapat disediakan secara berterusan untuk bekalan kepada industri kayu tempatan. Dia melakukan pembangunan hutan semula. Kemudian bagi meningkatkan kadar penanaman semula, semua pihak diarah mengkaji spesies pokok yang hendak ditanam dan juga penjagaan pokok-pokok yang ditanam. Okay, dalam program ni, spesies pokok yang disenaraikan antaranya jati, sentang, getah, kaya, akasia, batai, kelampayan dan juga binuang. Tapi fokus dia akan telah diberikan kepada jenis pokok getah dan juga pokok akasia. Okay, kemudian kesan positif yang kedua, melakukan penghutanan semula. Sebagai contoh, agensi yang telah terlibat secara langsung adalah Jabatan Perhutanan, kemudian FRIM, Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia, dan juga Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhiditan. Okay, agensi-agensi ini berperanan, telah mengambil peranan mereka untuk memulihara hutan, memuliharakan hutan itu semula. Okay, antaranya adalah dengan menanam semula pokok-pokok yang bermutu dan juga tahan daripada serangan penyakit, terutamanya di kawasan hutan-hutan yang telah ditebang. Okay, baik. Kemudian FRIM telah menjalankan aktiviti penghutanan semula. Contohnya di Hutan Lipur Bukit Lagong, Kepong di Kuala Lumpur, dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai hutan rekreasi yang terkenal sehingga diiktiraf sebagai hutan tropika buatan manusia yang tertua di dunia. Okey, itu adalah kesan positif dia. Kemudian kesan positif yang seterusnya adalah taman negara. Mewujudkan taman negara supaya dapat mengekalkan pelbagai jenis spesies tumbuhan dan sebagainya. Okey, taman negara ni akan dijaga, disimpan bagi mengekalkan biodiversitinya. Okey, taman negara juga paling banyak dijadikan sebagai kawasan pelancongan juga, disediakan dengan pelbagai kemudahan. Kita dapat taman-taman negara yang diuruskan di bawah kerajaan negeri dan juga persekutuan. Manakala di Sarawak 30 buah taman negara dengan keluasan 623,463 hektar yang ditadbir oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Okey, itu contoh. Kemudian hutan simpan kekal. Hutan simpan kekal di Malaysia boleh ditetapkan sebagai kawasan yang paling sensitif kepada alam sekitar, kerana merupakan kawasan yang berkepentingan dan bernilai tinggi dari segi kepelbagaian biologi. Dengan itu, adanya pelaksanaan program pembangunan hutan yang terancang ini akan menggalakkan lagi penghasilan penggunaan hasil hutan supaya dapat memberi faedah kepada ekonomi secara maksimum, dan juga dapat menggalakkan perindustrian yang berkaitan dengan hasil hutan. Sebagai contohnya, hutan simpan kekal di Malaysia iaitu hutan simpan KBD Sepidok di Sabah, hutan simpan Kuala Langat Utara dan hutan simpan Raja Musa di Selangor. Okey, baik. Kemudian kesan negatif yang pada video yang berikutnya.